Untuk yang seterusnya, kita lihat kepada the graphical method. Kalau kelas yang sebelum ni, kita dah lihat bagaimana untuk kamu keluarkan. Okay, keluarkan inequalities, constraint, objective function based on problem statement. Okay, so untuk hari ni kita lihat solution untuk linear programming. Yang pertama kita lihat dahulu graphical method. Okay. Alright, dalam graphical method, okay, in linear programming problem, we work through a linear function, okay, linear function x and y, okay. Kenapa x and y? Sebab bila you lukis graf, kita hanya ada dua sahaja, paksi x dan paksi y. That's why lah variable kita hanya dua sahaja. Alright, okay. So untuk memenuhi, okay, memenuhi keperluan ataupun kehendak soalan, okay, kehendak problem statement tu sama ada nilai minimize ataupun nilai maximize. Okay, kita akan merujuk kepada subject tu. Subject tu ni adalah dia punya constraint dia. Okay, constraint dia. Okay. So, di sini dia mentionkan juga two variables can easy be solved using practical method. Seperti yang saya jelaskan tadi lah, hanya dua variable sahaja, iaitu x dan y. Okay. Right. So kita tengok dahulu dia punya terms and concept. Okay, yang pertama adalah solution. Okay, solution. A set of value of decision variables satisfying all the constraints of the linear programming problem is called a solution to the problem. Okay, jadi penyelesaian dia kita akan merujuk kepada constraint yang ada pada problem statement tersebut. Okay, dan kita akan menentukanlah, okay, dia punya constraint dia macam mana, objective function dia macam mana dan sebagainya. Okay. Yang seterusnya adalah dia punya feasible solution. Okay, feasible solution, any solution which also satisfies the non-negativity restrictions of the problem. Okay. So kat sini dia akan merujuk kepada, kalau pada graf tu, okay, non-negative function lah. Non-negative function that means is kita akan ambil nilai x yang positif dan nilai y yang positif sahaja. Okay, so dia akan merujuk kepada graf tersebut. Kita akan lukis dan kita akan keluarkan flexible region tu pada kuadran pertama sahaja. Okay, itu yang dimaksudkan dengan non-negative function di situ. Okay, seterusnya adalah optimal feasible solution. Any feasible solution which maximize and minimize objective function. Okay, so kita akan merujuk kepada objective function untuk menentukan nilai maximize dan juga nilai minimize. Okay, sebab ada problem statement, dia minta kamu nyatakan dia punya result dua-dua. Satu nilai maximize dan satu lagi nilai minimize. Dia nak dua-dua sekali. Alright. Seterusnya adalah feasible region. Okay, feasible region, the common region determined by all the constraints and non-negativity restrictions of the linear programming problem. Okay, kalau sebelum ni kita dah lihat bagaimana untuk kamu menentukan feasible region ni dengan memenuhi syarat constraint dia. Okay, kalau constraint tu ada 1, 2, 3, so make sure feasible region tu memenuhi berapa constraint yang kamu ada. Right. Yang seterusnya, selepas kita menentukan feasible region, kita kena dapatkan corner point.
Okay, corner point tu apa? A point in a flexible region that intersect, okay, intersect persilangan, okay, two boundary lines. Okay, so persilangan lah antara kawasan flexible region. Okay, contoh dia macam ni. Okay, contoh dia di sini. Okay, macam mana kita nak menentukan corner point di sini? Okay, corner point kita dah tahu ini adalah kawasan flexible region kita. Okay, so corner pointnya adalah di sini. Okay, intersect di sini dan juga di sini. So ni adalah corner point. Oh sorry, bukan di sini. Pembetulan. Okay, corner point dia berada di sini. Alright. So dia adalah garisan persilangan bagi kawasan flexible region. So kita tahu kawasan flexible region dia berada dalam ni kan. Nah, ni adalah kawasan flexible region based on this example. So corner point dia berada di sini. Okay, alright. Untuk contoh yang inilah. Okay, so kita go through step by step dalam graphical method. Okay, step yang pertama, kita find the linear inequalities equation from problem. Okay, that means is kat sini you refer kepada step 5. Okay, step 5 iaitu summarize. Ingat kelas yang sebelum ni kita dah lihat macam mana you nak keluarkan summarize dia. Okay, summarize the problem as apa dia. Okay, so based on this summarize, kita akan solvekan menggunakan graphical method. Okay, step number 2. Step number 2, you kena lukis graph dan dapatkan flexible region dan juga tentukan corner point dia di mana. Okay, step yang ketiga, okay, based on corner point yang kita dapat, kita akan calculate dia. Okay, kita calculate, kita bina table dahulu dan kita akan calculate menggunakan objective function. Okay, step yang terakhir adalah untuk kita menentukan optimal solution. Okay, optimal solution dia based on result dekat step yang ketiga ni. Okay, adakah nilai dia maximize ataupun nilai dia minimize ataupun dia memberi jawapan nilai yang paling besar ataupun yang paling kecil. Okay, merujuk kepada objective function is the optimized solution of the linear programming problem. Okay, alright. So ini adalah 4 step yang perlu kamu follow untuk menyelesaikan problem statement menggunakan graphical method. Alright. Okay, so kita go through kepada example 1 pada this topic, okay, this subtopic iaitu graphical method. Okay, sini dia merujuk kepada example 1. Kamu boleh lihat kembali example 5. Okay. Example 5, soalan yang sama soalan yang sama, rujuk kepada example 5 semasa kamu keluarkan linear programming yang ada 5 step tersebut. Okay, so based on this situation, kita akan keluarkan step yang pertama dalam graphical method. Okay, yang ini merujuk kepada summarize. Okay, summarize dia. Okay, summarize di mana yang ini adalah objective function dia. Okay, objective function. Kamu boleh rujuk balik contoh yang sebelum ni. Dan ini adalah dia punya constraint. Subject tu subject tu adalah constraint. Okay, constraint kita ada 3 lah. Bila constraint kita ada 3, that means is kita akan lukis graf 3 line. Okay, dan yang ini adalah non-negative function. Alright.
Okay, so based on this statement, kita akan selesaikan menggunakan graphical method. Okay, so kita go through kepada ini step yang pertama Step yang pertama, based on this problem statement, okay. Kalau kelas yang sebelum ni saya dah tunjukkan bagaimana nak keluarkan summarize dia. Okay, nak keluarkan sehingga summarize. Okay. Okay, ini adalah step yang pertama dalam graphical method. Okay, step yang kedua kita akan bina graph. Kita dapatkan flexible region dan juga corner point. Okay, so based on this example, dia dah tolong calculate. Okay, so you boleh calculate kat sini. You masukkan dalam equation ni. Okay, x equal to 0, y equal to y. Okay, x equal to 1, y equal to 0. Samalah ni. Okay, kamu pun kena bina. Itu yang kamu dapat, dia punya koordinat ni. Okay, kita dapat check bersama-sama. Okay, when x equal to 0, y equal to 20. Okay, when y equal to 0, x equal to 10. Okay, you boleh double check. Okay, double check dia punya jawapan di sini. Okay, when x equal to 0, y equal to 10. 10 di sini, ada mistake dah. Okay. Next, y equal to 0, x equal to 13.3. Okay, next constraint, x equal to 0, y equal to 5, and y equal to 0, x equal to 15. Okay, so you nampak ada dua koordinat. Okay, koordinat yang pertama di sini, apabila x sama dengan 0, y sama dengan 20. Yang kedua, x sama dengan 10, y sama dengan 0. Okey. Ini untuk line yang pertama. Line yang kedua, x sama dengan 0, y sama dengan 10, x sama dengan 13.3, y sama dengan 0, dan inequalities yang terakhir, x 0, y sama dengan 5, dan x 15, y equal to 0. Okay, so based on this coordinate, kita akan plot pada graph. Okay, kita akan plot pada kertas graph yang telah saya sediakan di sini. Okay, saya kecilkan skala sebab kita nak lukis graph yang lebih proper lah. Okay, so make sure semasa you lukis graph, gunakan pembaris. Okay. Saya tunjukkan kepada kamu ni, saya hanya sketch sahajalah, okay, sebab tak proper guna pembaris. Okay, so based on this example, okay, kita dapat kenal pasti dia punya koordinat dia. Okay, koordinat dia kamu rujuk kepada sini. X nilai yang paling tinggi adalah 15. Dan y paling tinggi adalah 20. Okey, untuk kamu menentukan skala pada graf kamu. Okey, so saya sketch di sini. Okey, kita start dengan paksi y. Okey, saya estimate sahaja saya estimate dengan freehand di sini. So make sure kamu lukis dengan proper lah, dengan pembaris. Okey, paksi x dan paksi y. Okey. So saya akan tentukan koordinat dia x. So saya estimate saja kat sini adalah 10 dan kat sini adalah 15. Okay, sebab kita ada skala kita 15. Okay, and then katalah kat sini nilai 10. Okey, kita ada nilai 5 di sini dan kita ada koordinat kita 15, so 20 di sinilah. Ni estimate saja, so you lukis make sure guna skala yang betul. Okey, so kita start yang pertama, koordinat yang pertama adalah x 0, y 20. So kat atas ni lah. Okay, x 0, y 20, so koordinat yang pertama. Okey, yang kedua adalah x 10
Di sini y dia kosong. Okay, so ni adalah koordinat dia x 10, y dia kosong. Okay, so you dah dapat dua titik, dua koordinat. So macam biasa ambil pembaris, you sambungkan koordinat yang pertama dengan koordinat yang kedua. Okay, make sure straight line. Straight line saya ni free hand jadi tak berapa nak straight line. Make sure kamu lukis menggunakan pembaris. Saya harap kamu dapat lukis bersama-sama dengan saya. Okay, supaya kita nampak dia punya solution dia macam mana. Alright. Okay, so sila labelkan ini adalah bagi inequalities 30x tambah 15y less than or equal 300. Okay, less than or equal maksudnya solid line. Okay, solid line. Okay, line yang kedua. Okay, kita tengok line yang kedua adalah kosong. X sama dengan 0, Y sama dengan 10. So di sinilah kedudukan dia. Alright, koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua X 13, so estimate di sini. Okay, X 13 dan Y sama dengan, sebentar. Okay. Alright, 13. Okay, so ni adalah 13.3 dan Y dia kosong lah. Okay, so sketch, make sure straight line, gunakan pembaris semasa melukis graf. Okay, alright, so ini line yang biru ni dia merujuk kepada equation. Okay, saya take note di sinilah. 15x tambah 20y less than or equal to 100. Okay, line yang ketiga. Line yang ketiga dia merujuk kepada x equal to 0, y equal to 5. Di sini. Tak berapa nampak hijau dia. Okay, so koordinat dia di sini. Okay, second koordinat adalah 15, 0. So di sinilah. Okay. 15x, y sama dengan 0. Okay, sila gariskan dia punya. Alright. So yang ini kali hijau 10x tambah 30y less than or equal 150. Okay, so you dah lukiskan graf kamu. Okay, kamu dah lukiskan graf kamu di sini. Sekarang kita nak tentukan dia punya flexible region. Okay, you nak tentukan flexible region dia yang pertama. Okay, yang pertama kamu nak tentukan flexible region dia adalah untuk garisan yang pertama ni. Okay, yang kali hitam tu line hitam. Okay, yang pertama adalah kita akan menggunakan skala 00. Koordinat, koordinat 00. Kita akan merujuk kepada 30x. Okay, 30x. Okay, saya merujuk kepada yang ni lah, lebih senang. Okay. Okay, yang pertama 30x. Okay, 30x tambah 15y. Saya harap kamu dapat buat bersama-sama dengan saya. Dalam masa yang sama kita boleh double check jawapan. Okay, so x equal to 0, 30, x equal to 0, 15, y equal to 0, less than or equal 300. So 0 less than or equal 300. True or false class? True. True. Yes, true. So bila true, kita kenal pasti, okay, koordinat 00 di sini. Okay, koordinat 00 di sini. That means is bila true, maksud dia flexible region dia,
okey, adalah di bawah sini. Okey, di bawah sini. Sebab dia merujuk kepada kawasan koordinat 00. Okey, ni. Alright, okey nampak. Ni inequalities yang pertama, color hitam ni. So flexible region dia berada di bawah. Okey, dia mesti menyentuh koordinat 00 sebab statement dekat sini true. Okey. Yang kedua, kita tengok pula flexible region untuk tulisan yang color biru ni. Okey. 00 yang color biru, kita tengok pula dia punya flexible region dia macam mana. Okay, so flexible region dia adalah 15. Okay, inequalities dia 20y less than or equal to 100. So masukkan x equal to 0, y equal to 0 less than or equal to 100. Okay, so 0, 0, 0 lah, less than or equal to 100. Okay, so yang ini dia merujuk kepada true or false? So true. True Okay, so bila true, dia akan flexible region line biru dia mesti menyentuh koordinat 00 juga. Maksud dia di sinilah. Okay, nampak? Dia di bawah dia. Okay, di bawah sini dan di bawah sini dan di sini. Alright, itu color biru. Nampak macam complicated je kan? Okay, tak apa, kita buat satu persatu. Okay, yang seterusnya adalah yang color hijau ni. Okay, so kita test dengan koordinat yang sama, 00. Okay, so you calculate satu persatu. 10x tambah 30y less than or equal 150. Okay, 10x0 tambah 30y0 less than or equal 150. Okay, so 0 less than or equal to 150. That means is true. Okay, so bila true, you tengok garisan hijau ni. So dia berada juga dekat bawah sini. Okay. So nampak macam complicated je kan? Okay, color hijau ni. Alright, tak apa, sketch pelan-pelan. Okay, sekarang saya nak tunjukkan kepada kamu macam mana kita nak menentukan kawasan flexible region kita yang betul-betul. Okay, kawasan flexible region kita mestilah memenuhi syarat x less than or equal to 0, x more than or equal to 0, y more than or equal to 0. Ini adalah non-negative function. Selain daripada itu, dia akan merujuk kepada kawasan flexible region pada inequalities dia. Okay. So kita tengok one by one. Okay, first you tengok dahulu line inequalities kita yang color hitam ni. Okay. Flexible region dia mestilah di bawah garisan yang color hitam ni. Okey, bila garisan di bawah garisan hitam ni, ada tak flexible region yang melepasi garisan hitam ni? So nampak, you nampak kat belakang ni kan? Kat bawah ni ada. So kita kena padam yang bawah ni. So yang ini adalah bukan kawasan flexible region. Okey, ini bukan kawasan flexible region sebab dia dah melepasi garisan hitam ini. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, flexible region mestilah memenuhi syarat line biru pula. Okey, line biru ni pula dia kata flexible region dia mesti di bawah garisan biru. Okey, so you tengok ada tak flexible region yang di atas garisan biru? So ada di kat atas ni. So yang atas ni semua kena delete. You kena padam. Sebab dia bukan flexible region. Sebab dia dah melepasi garisan biru. Okay. Next. Saya besarkan sikit. Kita tengok. Okay. Next. Garisan hijau pula. Okay. Garisan hijau. Flexible region dia mestilah di bawah garisan hijau. Okay. Di bawah garisan hijau. So yang ini dia melepasi lah. Dan ini dia melepasi. Dan juga ni dia melepasi. Dan hitam ni pun nampak dia macam melepasi. Okey. Itu
Yang ketiga. Yang keempat, kawasan flexible region mestilah X yang positif. Kalau ada X yang negatif, kita delete. So ni dah negatif ni, X negatif. Alright. So dan juga flexible region Y yang positif. So yang ni kita kena keluarkan. Okay. Sudah. Yang mana pula flexible region kita? Okay. So kawasan flexible region kita adalah di sini. Okay. Kawasan flexible region memenuhi kawasan hijau ini. Nampak? Alright, so ini adalah kawasan flexible region. Nampak tak? Dia tak melepasi garisan hitam ni, dia tidak melepasi garisan biru ni dan juga dia tidak melepasi garisan hijau ni. So you kena clear betul-betul yang ini. Ini kaedah nak tentukan flexible region. Okay, saya besarkan supaya kamu lebih nampak. Okay, kawasan flexible region. Macam mana kamu nak menentukan kawasan flexible region? Okay, dia mestilah bawah garisan hitam, bawah garisan biru dan bawah garisan hijau. Okay, dan dia mestilah X positif dan Y positif. Okay, so yang inilah yang kita katakan flexible region. So you kena labelkan kawasan ia. Okay, ada markah ya di sini. Kalau you tak labelkan, you takkan dapat markah dekat sini. Okay, so ni adalah flexible region. Okay, kawasan flexible region di dalam ni. Ni. Okay, bila kamu dah tentukan kawasan flexible region, kita kena dapatkan corner point. Okay, sebab step kita tadi, bila you dah dapat kawasan flexible region, kita akan dapatkan corner point. Okay, corner point kita yang pertama, kita starti dengan 0,0. Okay, so corner point yang pertama 0,0, corner point yang kedua di atas ni, you nampak? Intersect, persilangan antara dua garisan pada kawasan flexible region. So ni yang kedua. Okay, koordinat dia apa? Koordinat dia yang ni lah. Ni, koordinat dia koordinat dia yang ni. Saya tanda ni. Ni yang pertama flexible region, ni yang kedua. Yang ketiga, so you akan dapatkan koordinat di sini pada graf kamu lah. Okay, pada graf kamu, you tengok pada skala, okay, you akan dapat, okay, kalau skala yang betul, kamu akan dapat koordinat dia 9, 2. Okay, rujuk kepada skala yang betul. Okay, and then corner point yang ketiga, yang ketiga, corner point yang keempat di sini. Okey, apa dia punya koordinat dia? Koordinat dia adalah 10, 0. Ni. Okey, 10, 0. Okey. So you dah dapat 4 corner point. Okey, bila kamu dah dapat 4 corner point tersebut, kita go through kepada step yang ketiga. Okey, kita masukkan, kita listkan kat sini. Okey, corner point kita. So corner point kita dapat kenal pasti tadi adalah yang pertama 0, 0, yang kedua 0, 5, okay. Yang ketiga 9, 2, yang keempat 10, 0. Okay, so kita akan calculate dia. Okay, so kita akan calculate dia menggunakan formula objective function. Okay, objective function kita apa? Maksimum P sama dengan 5X tambah 15Y. Okay, so P di sini 5, masukkan nilai X. X ni nak ambil dari mana? Ambil kat sini. Yang ini adalah koordinat X, ini adalah koordinat Y. So X sama dengan 0 tambah 15, Y sama dengan 0. You calculate pada calculator, you akan dapat jawapan 0. Okay, next. P 5 darab dengan 0 tambah 15 darab dengan 5. So you akan dapat profit kat sini 75. Okay, next. P sama dengan 5, X dia 9. Okay, 15, Y dia 2.
You calculate, you akan dapat 75 juga. Alright, lastly, P sama dengan 5, X dia 10, tambah dengan 15, Y dia 0. So you akan dapat 50. Alright, okay, so you dah settle step yang ketiga. Kita go through kepada step yang keempat. Okay, step yang keempat ni macam mana you nak buat optimize solution. Okay, optimize solution ni you kena hati-hati Okay, so based on this statement, dia mentionkan di sini, okay. Alright, dia nyatakan, okay, step yang keempat, the corner point from the graph are, so kita dah dapat corner point tadi, 4 corner point, okay. Test the value of each corner in function, yang ini adalah objective function Yang ni just dia menceritakan step yang keempat ni flow dia apa-apa. Alright. Okay. And then untuk find maximum profit because the highest point at the highest profit at point. Okay. So you nak tentukan the maximum solution, kita tengok kat sini. Nilai profit yang tinggi. Okay. So nilai profit yang tinggi iaitu adalah the highest profit. Okay, the highest profit, okay, pada koordinat 92 dengan 05. Okay, so kat sini dia akan beri conclusion. Okay, conclude, ni jawapan akhir dia. Okay, conclusion dia adalah, okay, yang pertama dia ada 2 conclusion sebab kita ada 2 koordinat. Okay, conclusion dia conclude the producing 9 circuit of type A and 2 circuit of type B. Okay, ni first solution. Okay, mana pula datang type A, type B ni? You ingat tak masa awal-awal hari tu kita dah declare X equal to, okay, X equal to produk kita type A. Okay, circuit kita type A. Y, okay, kita punya circle type B. Ini kegunaan dia masa first step tu kita declare. So dalam optimal solution kita keluarkan kembali. Okay, alright. So 9 ni mana datang? 9 ni dekat koordinat ni. Ni. Sebab ni adalah X dan ni adalah Y. So ni adalah X dan Y. Alright. Okay, so X ni merujuk kepada type A dan Y merujuk kepada type B. So ni adalah dia punya optimal solution. Okay, and then next, but profit dia pada koordinat yang sama. Profit, nilai profit tu pada 2 koordinat. Okay, sebab profit dia 75 pada 2 koordinat ni. Kalau satu je lah. Okay, so kat sini kita mentionkan, okay, dia punya optimal solution selain daripada yang pertama ni, producing 0 circuit type A and 5 circuit type B will yield a maximum profit of RM75. Okay, so ni adalah dia punya optimal solution. Alright.